Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kali ini saya masukkan udara lagi, tapi kini dengan atlet yang berbeza. Orang lama dalam sukan hoki wanita. Siapa nak? Dia dari sukan berpasukan lah kiranya kan. Yalah. Tapi kita jemput seorang dulu. Yalah, hoki wanita mana ada individu. Tak ada itulah. dah. Kau nak penuh nanti set ni kalau jemput semua orang. Yalah. Okey. Abang cakap tadi dia senior pasukan hoki wanita. Namanya Noraini Rashid. Noraini Rashid. Nama glamour? Nama glamour Noni. Okey, Noni berasal dari mana Noni? Okey, saya berasal dari Pahang. Pahang. Ya Allah, itu ke godong kau juga orang Pahang. Pahang mana weh? Okey, Pahang di Temeloh, di Kampung Bengek. Apa ni bersekolah bermula di mana? Okey, bersekolah sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kuala Tekal. Ya. And then sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Temeloh, yang mana tahun paling latest ni diorang dikenali sebagai Sekolah Sukan Pahang lah. Oh, masa sekolah dulu belum lagi ni Belum iktiraf, tapi orang tahu yang tu sekolah itu sukan. Cuma macam sekolah projek lah. Orang panggil betul. sekolah projek lah. Ya. Noni adik-adik berapa orang? Okay, saya ada 5 orang adik-beradik. So Noni seorang aja yang main hoki atau abang adik-adik saya lain? main hoki, abang saya yang ketiga, tapi main sampai sekolah je lah. And then saya lah, alhamdulillah setakat ni. Dah ke mana-mana dah Noni ni? Saya ikutkan sepanjang karier, alhamdulillah lah dengan rezeki yang ada kan. Saya dah pergi banyak negara, which is saya nak kira pun tak terkira lah. Itulah rezeki yang saya ada kat sini. Yalah, kalau senior bermula mewakili negara atau 2007. 2007, 2003, 13 tahun. 13 tahun. Kalau budak baru lahir dah tingkatan 1 dah tahu. Ni hobi masa lapang. Takkan kau nak pegang stick hoki je lagi? Okey, hobi masa lapang Masak? Masa lapang. Okey. Ingat masak Dia kali. masak tu tak adalah orang kata fokus sangat kan. Yeah. Tapi mungkin sebab waktu kita lebih pada nak rehat semua. So actually saya suka bila kita tengok media sosial ni, kita akan try mana-mana tempat viral lah untuk makan kan. Makan? Ya, betul. Maknanya dengan geng-geng nak kereta. Bagus. Ada seronok setengah-setengah. kan? Ya. Adalah kalau dekat-dekat dengan bahan pempian kita ni, kalau kata nak sarapan pagi, jom kita pergi lempeng jaja baik. Dia kata, ya. Lempeng jaga baik. Dia kata, pergi. Lepas tu balik. Makan lempeng saja, balik lapar balik weh. Selain pada suka pergi macam tu, apa pergi siang lagi? Takkan pagi makan. Tak adalah. Mungkin lebih kepada memang banyak dekat rumah lah kot. TV rehat je. Sebab kita dah pack. Time dah pack kan. Waktu kita training, waktu kita study. So itu je masa terluang yang kita nak betul-betul kata rehat lah kat rumah. Noni, macam mana cerita sikit pasal macam mana Noni start dengan kerjaya atlet hoki ni? After saya SPM, saya dipanggil oleh arwah yayasan untuk call out to national lah, which is waktu tu ramai. Dan first time saya join. Bila dipanggil tu, saya pun rasa macam sangat teruja. Siapa yang tak teruja kan mewakili Malaysia. Tapi waktu kita umur sedang tu, macam kita tak fikir kita ada misi untuk saya nak mewakili negara. Tapi once kita dah masuk dekat national team, benda tu bukan senang lah. Actually kita akan fight dengan senior-senior. Dia punya level tu dah lain daripada kita peringkat sekolah. So alhamdulillah rezeki saya kat situ. Bermulanya daripada arwah Pak Yah hingga sekarang. Untuk tournament saya first mewakili Malaysia adalah Sukan C di Korat, Thailand. So waktu tu orang kata memang bila saya fikir balik, memang orang kata bila kita letak kita punya hati ikhlas untuk buat sesuatu tu, alhamdulillah lah dia boleh kekal. Ketika itu Ketua Jurulatih Hoki Wanita arwah Pak Yah. Dan dalam 13 tahun menyumbang bakti dalam skuad hoki wanita, ada detik yang paling mengecewakan, kecederaan ke, ditinggalkan ke, keluar dalam skuad ke, ditinggalkan lah, maksudnya tidak dalam skuad ke, soalan tak habis. Itulah. Yang tu belum lagi. Belum lagi ya. Okey, sepanjang saya dari 2007 paling orang kata paling sedih lah, paling yang tak boleh dilupakan juga. Actually tahun 2012 saya injured yang teruk.
Teruk which is ACL lah, kita kena Oh. operate. That Kaki one kanan ke kaki kiri? kaki kanan. Kaki kanan. That one semua tu terjatuh lah waktu kita friendly, terjatuh, and then dia punya effect pergi game semua, kita try main lagi, dan bila satu tahap tu memang bila kita check okay tak boleh nak straight main, and then kita buat keputusan lah untuk operate. So lebih kurang setahun jugalah saya rehat pada tahun 2012. Noni apa dominan tangan kanan kiri? Kanan. Oh patut. Sebab apa tangan kanan? Kalau you main hoki tangan kanan, you punya bend memang lutut kaki kanan. Itu yang problem dia. Sebab apa kalau you nak stick ke nak power ke apa, you akan bend lutut. Itu yang punca ACL dia lambat baik. Kalau kita tengok hoki dengan dia punya stick, dengan dia punya pergerakan yang laju, dengan tactical dia yang agak ganas, hayun sini, hayun sana flick sini. Okey. Pengalaman kecederaan selain daripada ACL. Yang mungkin biasa-biasa, adalah yang kena mata, yang kena hidung. kena gigi. Okay, kalau dari segi mungkin orang luar tengok hoki ni mungkin sukan yang bahaya kan, just kena bola kat gigi ke apa semua. Tapi untuk saya, alhamdulillah lah sampai hari ni saya tak pernah cedera teruk selain ACL lah. Just kalau kena bola yang dekat kaki tu biasalah. Untuk kat muka tu saya setakat ni tak pernah kena lagi lah. Jadi kawan-kawan saya ada yang dah kena dekat gigi semua. Minta dijauhkan lah. Baik, harapan Noni sendirilah, dah senior ni, tentunya ada impian. Sebagai player sendiri, dalam kerjaya sebagai pemain atlet ni, ada tak yang diimpikan lagi? Of course lah, bila saya rasa semua player atlet yang ada mewakili kejohanan mana-mana pun of course akan target diorang adalah untuk menjadi juara. So kalau paling dekat untuk sekarang, impian saya dekat Asian Games lah. After kita dah SEA Games, kita dah capai kita punya misi. Dekat Asian Games ni berbeza, tetapi saya rasa tak mustahil lah. Mungkin kita boleh buat dapatkan tempat yang lebih baik daripada tahun sebelum ni. Dalam masa sama pun saya still target boleh bawa tim Malaysia ni ke ranking yang lebih baik, which is sekarang kita ada di ranking 19 dunia. So sepanjang saya main daripada 2007, ranking pasukan Malaysia tak pernah sampai 19, which is dia akan pergi 20, 21, 22. So dia main kat situ je, point main kat situ je. And then untuk tahun ni latest kita berada di ranking 19 lah. So hopefully saya harapkan tim ni boleh pergi sekurang-kurangnya sampai ranking 15 lah. InsyaAllah boleh actually sebenarnya. Selain daripada nak naikkan ranking untuk tim kita, mesti ada satu lagi impian yang Noni simpan sampai sekarang. Okay, impian tu kalau tanya mana-mana sini pun saya rasa actually kita orang pun mesti target nak layak ke Olimpik. Ingin beraksi. Betul, bila kita dengar Olimpik je memang kita akan bermang lah. Beraksi di Olimpik tu aura dia lain kan. Apa capaian terbaik skuad hoki wanita di Sukan Asia sebelum ni? Di tempat kelima. Tempat kelima di? Waktu kita last main di Indonesia. 2018. Maknanya edisi akan datang ini, Noni akan mewakili negara di Sukan Asia kali ke berapa ni? Kali keempat. Kali keempat lah. Saya 2010, 2014, 18. Kalau rezeki saya tahun ni, kali keempat. Kali keempat, mana yang di sebelum ni yang terbaik di kali kelima tu lah. Apa ni kedudukan kelima? Sepanjang kita Sukan Asia masih lagi kekal di tempat kelima, which is tahun yang sebelum ni actually kita hampir untuk ke top 4, tapi perbezaan gol dengan China tu yang buatkan kita terkandas lah. Yalah. So ikutkan dah tak berapa jauh dah jurang pada saya kan. Tapi untuk tahun ni insyaAllah kita pun berusaha keras lah untuk pergi ke tempat yang terbaik. Kalau kita nak tanya, skuad-skuad luar seperti Belgium, Spain semua, dia punya badan besar-besar. Kenapa atlet Malaysia hoki kecil-kecil weh? Itu kita nak tanya satu. Kalau tengok India sendiri pun semua berbesar. Kadang-kadang apa ni ketiak dia je weh. Tengok kecil-kecil. Apa punca tu?
Okay, kalau kita tengok sizing tu, yang itu kita tak boleh nak kata kenapa Malaysia kecil, orang ni besar kan. Actually, mungkin baka juga kot. Asian tak jauh beza. Kalau kita tengok Japan, Korea, okay, Japan lah kita tengok. Japan pun actually dia badan pun macam lebih kurang saya. Ada yang tinggi sikit, lebih kurang rendah saya. Tapi dia orang punya strength tu sasa. Ya, that one membezakan setiap tim lah. Macam kalau kita tengok Europe punya badan, semua yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Macam Netherlands, Germany, memang besar lah. Kalau kita tanya Noni sendiri, macam lelaki lah, skuad lelaki. Kalau kita tengok Korea, Jepun, dia punya macam player dia macam pemain rugby. Tough apa semua. Begitu juga pemain perempuan dia. Kalau tengok Netherlands ke Belgium semua kan. Ada advantage ke ataupun dengan pemain Malaysia yang mungkin lemah lembut macam kita ni tak ada yang masa-masa stroke, semua kecil-kecil lembut. Ada. Kalau tengok saya Malaysia memang kecil, baik perempuan atau lelaki, tapi that one kelebihan dekat Malaysia ni actually kalau kita tengok kelincahan lah. That one kelincahan, mungkin diorang tinggi susah nak tu rendah kan. Mungkin kat situ advantage untuk pasukan yang lebih kecil lah. Masing-masing ada lah kelebihan dalam pasukan masing-masing. Ada positif, ada negatif. Even saya pernah main di luar negara pun, saya join team di England. Jadi saya pergi pun, saya tengok teammate saya pun besar, tinggi kan. Which is diorang punya langkah, satu langkah diorang baru dua langkah, saya punya dua langkah lah kan. So actually kat situ pun banyak manfaat lah. Which is kita tengok dia punya cara training, even cara pemakanan diorang. So memang kita dapat something jugalah. Itulah. Kadang-kadang dalam kita membentuk skuad, kita perlukan bantuan sokongan seperti fisioterapi, pemakanan, bebanan dan sebagainya. Itu yang kita nampak skuad hoki wanita sekarang lebih berdaya saing. Kalau itu yang tadi yang pahit, yang indah-indah dalam skuad hoki wanita ni yang Allah seronok tak boleh dilupakan apa dia. Paling seronok kalau saya punya personal, which is saya after SEA Games yang baru ni, saya dah lengkap untuk 5 pingat emas SEA Games. 5 Iaitu pernah gagal ke hoki wanita di SEA Games? Daripada 2007 alhamdulillah tak pernah lagi. Masih lagi kekal emas. Noni berapa cap sekarang? 130 lebih lah. 130 lebih cap. Kalau yang dah ada sekarang ni, paling highest berapa cap? Yang dah ada di Malaysia lah. Yang dah bersara ke? Yang dah bersara ada 200 lebih. Ui. Saya tak ingat 200 berapa. Siapa tu? Lah. Siapa tu? Siti Amarina. 200 lebih. Siza. 200 lebih. Yeah. Apa kejayaan yang paling manis yang tak boleh dilupakan? Okey, selain daripada saya SEA Games lah. SEA Games tadi, just kita orang pasukan wanita layak ke pusingan ketiga untuk gerakan Olimpik. And then yang tu satu, orang kata memang stage yang lagi tough, tapi bila kita sampai satu tahap kat situ, kita sendiri pun rasa macam okey, kita boleh buat lah. Which is sebelum ni kita rasa kita tak akan capai kat situ. Bila kita dah capai tu, that one sangat manis lah perasaan tu kan. Kita punya pengalaman yang ada kat situ. Selain daripada kita untuk round yang seterusnya, kita pun dapat nombor 3. Still kita terkandas. Tapi actually bila dapat nombor 3 tu, still orang kata atas podium walaupun hanya 2 pasukan yang layak waktu tu. Baik, itu lebih kurang lah. Lepas ni kita nak tanya lebih panas sikit lah. Dah panas sikit sebab kita nak tanya juga Noni ni merupakan atlet yang berkejaya. Selain dia berkejaya sebagai atlet, dia juga ada kejayaan lain. Dia bukan atlet yang sedang belajar. Baik, kita rehat seketika. Lepas ni kita sambung lagi. Kita korek lagi rahsia Noni ni. Okey, kita kembali lagi bersama Noni, pemain hoki negara. Kita nak tanya jugalah, tadi sebelum kita berehat, kita ada dah janji dah nak tanya Noni pasal kerjaya beliau selain daripada kerjaya atlet. Beliau ni sebenarnya berkhidmat di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kita kebanyakan atlet-atlet yang kita tanya semua masih belajar. Kebanyakannya belajar nak lagi. Nak sambung belajar. Ada yang tak sempat sambung. Ini dah berkerjaya di BKL lah. Di BKL lah. Kalau dah berkerjaya ni maknanya dah
dah ada kehidupan lah. Pembahagian masa dia tu lain daripada budak-budak yang tengah belajar ni. Dah ada kehidupan sendirilah. Ya. Dah biasa disayangi atau menyayangi? Ada ahem-ahem? Ada. Dah kerja? Ada. Ada? Mesti ada. Tengok muka kau bina ada. Apa? Apa? Maknanya kalau dah ada ahem-ahem ni kan, apa ni, mana kalau ada Solomon nak pergi mana-mana tu, semangat dia lebih tau nak. Semangat dia lebih. Sebab Sebab kita nak tanya bagi atlet-atlet yang dah ada buah hati, mungkin ada suami atau isteri, adakah dia memberi satu perangsang bagi dia kalau nak pergi luar negara ke, mesti macam ada tak? Macam tu. Okey. Ada Kata-kata punya semangat tu lain sikit Ataupun kan. Personal kan. Saya rasa memang bagi orang yang ada pasangan, of course lah, itu satu, orang kata satu semangat lah kan. Bila kita, memang berjauhan tu standard lah kan. Kalau Dia kalau dah tak jauh pilihan tak kita, rindu. Lagi jauh lagi rindu. Itulah. Itu yang membuatkan apa ni, percintaan itu satu keindahan. Bagaimana macam kalau kita nak ada training untuk satu kejohanan di BKL, pelepasan waktu training, macam kejohanan. Biasanya macam mana prosedur tu? Okey, biasanya untuk paling latest macam persediaan untuk sukan sukan Asia Asia ni, itu. And then yang sekarang pun pelepasan kita akan bagi surat kat majikan kita lah kat DBKL, and then still kita masuk kerja, which is dia tak ada nak kata kita dah bekerja ni, dia tak boleh kata full time tu untuk kita training je, which is full time untuk kita release game tu adalah masa untuk game saja. So untuk training tu mungkin pagi kita akan pergi training dulu lah, and then after tu kita akan masuk kerja lah. Oh, maksudnya walaupun masuk kita kerja. wakil negara, dalam satu tempoh untuk kejohanan, dia dah bagi rute cuti tanpa rekod lah. Cuma latihan tu dia ada perbincangan toleransi, tolak ansur antara majikan. Dan terima kasih lagi sekali lagi kepada DBKL yang masih kara lagi atlet hoki wanita ni berapa orang? Untuk Piloki saya seorang lah. Di DBKL. Di DBKL. Ada atlet sukan yang lain juga kan bertugas dari dekat sana. segi sukan indoor dan lewat still ada. So setakat ni 2 sukan tu lah yang saya tahulah kan. Untuk yang lain tu saya dengar ada juga, which is long ball pun ada yang mewakili negara juga daripada DBKL. Di DBKL adakah unit-unit kalau kita atlet ni dia bagi unit, okey, unit sukan, unit ada tentukan ataupun Bertugas di mana-mana. ditentukan di mana? Actually majikan kita tentukan, dan macam saya dihantar ke unit sukan. Oh, di sukan. So, Di Brieffield lah. Ya, saya di pantai. Saya di di pantai. Ada tak risik-risik lah dengan DBKL? Kalau atlet-atlet yang mewakili negara ni, ada tak ganjaran-ganjaran atau kalau menang lah, kalau token menang. yang DBKL bagi dekat korang? Kalau Okey. wakil negara macam mana, kalau menang macam mana, ada ke? Okey, ada tak? untuk paling latest ni apa yang kita dah bincang dengan pegawai kita, and then dia pun dah bagi tahu clearly yang mewakili negara tu akan ada something token lah, which is yang dapat pingat tu akan ada, cuma berapa banyak and then jumlahnya kita tunggu masa lah untuk DBKL akan beritahu. Maknanya memang ada dari memang pihak ada. pengurusan sendiri. Ya, Pihak Alhamdulillah pengurusan ada. negara telah memperuntukkan benda tu. Ada garis panduan, bukan saja-saja buat. Maknanya semua terpakai untuk semua sukan. Maknanya kalau wakil negara macam ni lah lebih kurang rate dia. Kalau menang kita macam ni dah. Ada Diorang akan ganjaran nilai. dia. Ada tak sesuatu yang Noni bayangkan kat dalam otak ni, Noni impikan persatuan hoki kebangsaan kita ni? Apa lagi yang you rasa persatuan hoki ni patut buat macam ni, macam ni? Ini pandangan peribadi. Tak kisahlah kan, kalau tak fikir orang pun mungkin pandangan saya lah. Which is untuk kebaikan pasukan juga. Di mana untuk sekarang ni pasukan memang majoriti umur bawah 25. So saya rasa macam the best yang ada untuk diorang maju lebih orang kata lebih panjang lah masa untuk diorang maju ke hadapan lagi. So pandangan saya, hanya sekadar pandangan saya, Iyalah. kemungkinan mungkin untuk bagi diorang lebih kepada pendedahan luar negara. Which is, saya tak kata dalam negara ni bukan tak bagus untuk kita training, bukan. Maksud saya mungkin ada peluang untuk diorang jalani latihan di luar negara. Mungkin sebulan diorang boleh join liga di mana-mana negara yang kita rasa terbaik. So dekat situ bila kita pergi one team, which is dia punya spirit, dia Manfaat punya kesefahaman tu orang kata lebih baik lah. Yeah. So
pandangan saya untuk masa akan datang, which is tak kisah sama ada saya masih ada ataupun saya dah retire, mungkin untuk adik-adik ni Yalah. ada peluang tu adalah orang kata peluang yang sangat bagus lah bila andai kata kita dapat ke luar negara untuk kita belajar lebih baik lagi lah. Maksudnya perbanyakkan latihan di luar negara, kerana latihan di luar negara ni kita dapat himpunkan semua dalam satu masa, satu ketika, pergi sama-sama semua. Kerana kalau kat sini ini anak sakit lah, nak pergi hospital lah, ini entah itu, macam-macam kerana macam ada masalah. Kalau kita pergi latihan pusat di luar, kita duduk satu tempat, kita together lah pergi mana-mana dia, Kesepahaman tu kearapan menjadi tu lebih, lebih. Itu salah satu sebab. Kalau tak ada segi kekangan dari segi kewangan, mana-mana persatuan pun semua nak buat macam tu. Sebab kita dapat spirit tu. Tak ada terlintas dekat fikiran ke Nak nak jadi pencen nanti. coach ke lepas ni? Belum pencen lagi. Belum Still lah. saya dah join untuk side coach lah. Which is saya dalam NHDP, which is NHDP pusat Bukit Jalil punya lah, center. So kat situ pun saya dah membantu, just untuk membantu pasukan tim untuk atlet-atlet yang berumur bawah 12 tahun lah. So kat situ Dalam pun kursus-kursus kejurulatihan hoki sekarang, di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, apa yang dah Noni attend? untuk coaching course saya dah ada sehingga level 2. Level 2. Untuk sport Untuk science. melayakkan bawa skuad, Sukma layak kalau ada level 2. Tapi actually hoki Khusus persijilan kebangsaan. ya betul, paling basic pun saya rasa level 1 lah. Mana level 1 tu boleh bawa tim negeri Sukma lah. Boleh? Oh, itu pentingnya. Kerana kalau tak ada knowledge untuk bagaimana kita kontrol sesuatu pasukan, kita tentunya pasukan tu tak maju. Walaupun berpengalaman sebagai atlet, cara untuk mengajar tu tak ada, tak maju. Sekarang ada tahap 2 Ya, ada tahap Itu di level kebangsaan. Ya. Kalau yang antarabangsa? Antarabangsa belum lagi. Saya belum ambil lagi antarabangsa. Macam tenis lah. Kalau tenis level 1, level 2, cakap Malaysia ni tak boleh lagi bawa tim untuk national untuk SEA Games contoh. You mesti ada label Asia macam tu. Baru kalau dah ada label Asia, InsyaAllah you boleh mungkin bawa ada tim. peluang yang terbuka, saya akan join. Mana tahu. Tapi cerita balik dengan pasal coach ni juga. Noni lama dengan Pak Ya, arwah Pak Ya. arwah. Ya. Saya dengan untuk sepanjang daripada 2007 hingga sekarang saya dah ada pertukaran sampai 3 coach. Which is saya 2007 hingga 2010 under arwah Pak Ya. And then 2011 sampai 2014 saya under coach Nasihin. And then, actually 2015 tu saya tak main sebenarnya. Saya stop sekejap. Injured lah. Untuk setahun saya habiskan belajar everything semua lah. And then 2016 saya dipanggil balik semula oleh Coach Dharma. And then sekarang under Coach Nasin semula lah. Arwah Pak Ya adalah seorang legend. Legend hoki negara. So, dia juga merupakan coach pertama Noni dalam program. Betul. Apa dia punya pesanan yang paling Noni tak boleh lupa? Sebab kita tahu kan Pak Ya seorang yang sangat lembut. Of course lah, paling saya ingat dia punya training very tough lah. Untuk sampai sekarang apabila kita tahu Pak Ya dah tak ada, so saya rasa macam satu kehilangan which is that one, kita rasa dia adalah orang pertama yang kena pasti saya punya bakat. Apa yang dia tinggalkan tu adalah dalam keadaan apa yang dia tinggalkan saya, dia create saya daripada tahun yang di national hingga sekarang. Actually setiap apa sekalipun latihan yang tough, which is dia punya vibe untuk memberi orang kata support tu yang paling saya tak pernah lupa lah. Which is kita tahu dia punya tahap training tough, tapi cara dia punya support tu mungkin yang under dia je yang boleh tahulah macam mana dia punya cara support lah. Yang tu paling saya macam rasa macam orang kata satu kehilangan. Tapi saya pun orang kata sedih and then sangat berterima kasih lah dengan apa arwah Pak Ya dah tinggalkan untuk pasukan lah, yang mana sebelum ni saya rasa sampai sekarang hanya yang kekal dalam tim under dia saya dengan Juliani je lah yang pernah merasa. Since kita dah tahu kan kita ramai junior atlet hoki yang ada dekat Malaysia.
So pesanan setulus hati daripada Noni untuk adik-adik ni. Yang mungkin dia akan jadikan itu sebagai kata-kata semangat sampai bila-bila. Okey, untuk Macam tadi adik-adik kan, apa kata-kata kenangan daripada arwah Pak Ayah untuk Noni? Noni kata yang itu yang itu. Mungkin Ini kata-kata pesanan daripada Akak Legend kepada adik-adik yang baru nak merangkak dalam Sukan Hoki ni. Okey, untuk adik-adik yang sekarang, pandangan saya, bila kita tengok peredaran zaman ni, dari segi training, dari segi tahap memberi motivasi tu ada sedikit kelainan lah. Seriously untuk saya, mungkin sebab saya dah lama, saya dah rasa daripada 2007 macam mana dengan senior. Pendekatan dengan senior dulu untuk junior lain, untuk sekarang ni which is lain. So untuk adik-adik yang sekarang, untuk bila keinginan untuk kekal lama dalam pasukan kebangsaan tu, paling penting sekali disiplin lah. Which is disiplin, and then cara training tu buatlah sepenuh hati. Which is jangan rasa sebab hanya untuk mewakili Malaysia, setakat sekadar aku ada dalam tim, so buanglah rasa sifat itu. Sebab untuk kekal lama dalam pasukan kebangsaan, saya rasa memang kena letak sepenuh hati lah. Mesti cari rasa kelebihan diri. Tidak hanya training dalam tim dan balik tu tak training. Mungkin balik tu kau boleh pukul-pukul dinding ke, main kat dengan dinding ke, macam-macam. Macam tu. Baik, itu saja kita bersama dengan Noni, dan terima kasih sekali lagi, banyak perkongsian yang boleh kita kongsi bersama, dan insya-Allah segala-galanya itu kita jadikan iktibar, mana yang baik kita jadikan kenangan dan pedoman. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, insya-Allah. Suara papan tak papan, kita jumpa minggu depan.